وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung hadis-hadis kelebihan Al-Quran. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina al-Juhfah wal abwa idh ghashiyatna rih wa dhulmatun shadid faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi a'udzu bi rabbil falaq wa a'udzu bi rabbin nas wa huwa yaqul ya Uqbah ta'awwadh bihima fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima qala wa sami'tuhu ya'ummuna bihima fi shalah. Rawahu Abu Dawud. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Uqbah bin Amir, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dalam satu safar antara Juhfah dan Abwa. Tiba-tiba ribut yang kuat dan keadaan yang sangat gelap menyelubungi kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam mula meminta perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla dengan membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Uqbah, mintalah perlindungan daripada Allah dengan membaca dua surah ini. Tidak ada sesiapa yang mendapat perlindungan dengan perantaraan benda-benda lain lebih hebat daripada perlindungan yang dapati melalui kedua surah ini. Yakni tidak ada doa untuk minta perlindungan yang lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kedua surah ini. Kedua surah ini juga tiada tolak bandingnya dalam mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uqbah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surah ini semasa mengimami kami dalam salat. An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'an yawm al-qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Rawahu Muslim. Nawas bin Sam'an Al-Kilabi berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Al-Quran dan ahlinya, yakni orang-orang yang beramal dengannya, akan didatangkan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran akan mendahului mereka. Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Al-Quran dan ahlinya, yaitu orang yang beramal dengannya, akan didatangkan, yakni surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran akan mendahului mereka. Ya, alhamdulillah hadirin hadirat. Masih lagi kelebihan berkenaan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan hadis terakhir berkenaan dengan umumnya Al-Quran, khususnya Baqarah dan Ali Imran. Dua surah ini akan memimpin Ahlul Quran yang beramal dengannya pada hari akhirat nanti, di mahsyar nanti. Akan menjadi teman. Semoga Allah SWT pilih kita semua, insyaAllah. Sambung yang suratul Ra'd, ke surat 253 ayat 33. Suratul Ra'd, ke surat 253 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق Alhamdulillah hadirin hadirat, sambungnya Allah Subhanahu wa taala datangkan lagi persoalan untuk bantah hujah-hujah orang kafir. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Adakah sama orang yang mana, iaitu Allah Subhanahu wa taala, adakah sama zat yang mana qa'imun ala kulli nafsin bima, dia yang kontrol segala jiwa dan apa yang dia buat. Qa'imun ala kulli nafsin, adakah sama zat yang mana dia yang sentiasa perhati, dia yang sentiasa tadbir, dia yang sentiasa mengurus setiap jiwa dan apa yang dia buat, setiap manusia. Wa ja'alu lillahi syuraka, tapi mereka ni manusia-manusia yang kufur dengan Allah, yang syirik dengan Allah, jadikan bagi Allah ni ada sekutu. Ada sekutu dia. Kul sammuhum, tanya mereka, wahai sammu, nama ke siapa dia tu? Hak standing dengan Allah Subhanahu wa taala. Standing kan? Sedangkan Allah yang kontrol belakang mana-mana jiwa ni hanya Allah yang kontrol. Dan apa yang dia buat tu sebenarnya adalah ilmu Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala berkritik. Manusia ni yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan sekutu-sekutu. Roh tu, orang soleh tu, malaikat tu, nabi tu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh tanya, "Samu nama ke mereka? Am tunabbi'unahu?" Adakah kamu nak bagi tahu pada Allah bima la ya'lamu fil ard, tentang sesuatu yang dia tidak tahu yang berlaku di atas muka bumi ini? Am bi zahirin min al-qawl, ataupun sebenarnya kamu ni hanya tahu perkara yang zahir saja. Bal zuyyina lil ladzi, bahkan Allah Taala bagi tahu pada kita, wakaf yang degil begini ni, yang lawan ni, selepas dia datangkan dalil-dalil dan bukti ni, tidak mahu beriman juga ni kerana agama. Bal zuyyina lil ladzina kafaru, kerana mereka dihias,
Dihiyah ni siapa tak sebut setan? Sebab ihtiqar, kerana untuk hina kan. Kerana orang kafir itu dihias pada mereka makruhum, dan dihias bahawa perancangan jahat mereka ada juga untuk halal dari jalan Allah SWT ni nampak molek. Allah Taala begini, dihias. Ni bahaya ni. Allah SWT tazin, biarlah pada setan kuasai satu orang itu sehingga dia rasa molek. Syirik molek, kekufuran molek, bid'ah molek, maksiat molek. Itu pun iqab daripada Allah Subhanahu wa taala. Man yudlilillah fama lahu min had. Siapa dia Allah Taala buat putusan untuk sesatkan dia, maka tidak ada bagi dia siapa-siapa yang boleh bagi petunjuk. Lahum azabun fil hayatid dunya. Bagi mereka azab pada kehidupan dunia lagi. Dan wal azabul akhirati asyad. Dan azab di akhirat lebih teruk lagi. Dan di sana wa ma lahum minallahi min waq. Tidak ada bagi mereka selain daripada Allah sebagai pelindung. Kemudian tawaran Allah pada mereka yang tak, mathalul jannati allati wa'idal muttaqin, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Kepada tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ukuluha daimun, pokok-pokok di dalam syurga ni sentiasa buah, wa dhilluha, dan juga sentiasa ada teduh, sentiasa dalam keadaan teduh. Tilka uqbal ladzina taqwa, itulah kesudahan bagi orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin, adapun kesudahan orang kafir, nar, Allah beritahu, neraka. Walladzina atainahumul kitab, kemudian Allah Taala beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana kami bagi pada mereka kitab. Sebahagian mereka yafrahuna bima unzila ilaik, mereka bergembira apa yang diturunkan kepada kamu. Ada begini di kalangan ahlul kitab. Wa minal ahzab, cuma ada di antara golongan-golongan tertentu, mayungkiru ba'dah, mereka mengingkari sebahagian apa yang diwahyukan. Qul innama umirtu, katakanlah wahai Muhammad, aku hanya diperintahkan supaya tunduk pada Allah, jadi hamba Allah dan tidak syirik dengan Allah SWT. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, kepada dia lah aku memohon dan kepada dia tempat kembali. Demikianlah wahai Muhammad, kami turunkan Quran ni hukman Arabiah, hukum-hukum yang sangat jelas dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Maka wala ini tamatahum, kalau kamu ikut lagi hawa mereka, tidak ikut wahyu ni, tidak ikut wahyu, semua hawa. Selepas datang pada kamu ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau tak ikut, malaka minallah, ni ancaman kepada Nabi. Malaka minallah, tidak ada bagi kamu daripada Allah min waliyin, sebarang pelindung, wala wa, sebarang penolong dan sebarang pelindung. Kemudian walaqad arsalna rusulan min qablika, tasliah untuk Nabi, bagi tahu tentang semua rasul-rasul yang dihantar sebelum kamu wahai Muhammad, sama saja keadaan dia. Sesungguhnya kami telah hantar rasul-rasul sebelum kamu, waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan, kami bagi pada mereka ada pasangan, ada zuriat. Wa ma kana rasulin, dia tidak ada mana-mana rasul pun, tidak ada satu orang rasul pun, la an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah, mereka boleh datang ke mukjizat dengan kehendak mereka, semua itu dengan izin Allah. Tak ada terkecuali. Jadi mukjizat ni bukan perkara yang dimiliki, dia perkara yang mana bila Allah SWT nak berlaku, baru berlaku. Biar kita kemah apa. Jadi biar kita dapat beza. Kalau jenis perkara luar biasa yang boleh dimiliki bila-bila masa boleh tunjuk ke tak, maka tu sihir, alamat sihir. Keramat-keramat ni, wali-wali ni, dia bukan perkara yang boleh dimiliki. Wa indahu ummul kitab, dan disi likulli ajalin kitab, likulli ajalin kitab, sungguh setiap perkara ni sudah tertulis dalam kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, Allah begitu. Allah SWT boleh hapuskan apa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah SWT boleh kekalkan apa yang Allah Taala kehendaki. Wa indahu, dari sisi Allah lah ummul kitab, Lauh Mahfuz. Dari sisi Allah, Lauh Mahfuz ilmu Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan takdir makhluk semua ni. Allah Taala boleh hapuskan, Allah Taala boleh kekalkan. Wa fa'alul lima, dia boleh buat apa dia nak buat. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi, kemudian sekali lagi Nabi Allah Taala bagi tahu. Ayat ni berulang kita bagi tahu kan. Kami boleh tunjuk pada kamu wahai Muhammad sebagai apa yang kami janji pada mereka. Bila mereka minta azab kan, bila minta azab, disegerakan azab. Allah SWT tak bagi tak bagi Nabi miliki mendalam itu. Jadi ni Allah SWT datangkan untuk tasliah Nabi. Kami boleh tunjuk pada kamu sebagaimana yang kami janjikan kepada mereka, ataupun kami wafatkan kamu.
Mana bila kami wafat kamu, kami wafatkan mereka, akhirat nanti Allah Taala hapus saya juga. Jadi fa inna ma alaikal balagh. Tugas kamu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Dan tugas kami hisab. Tentang hisab mereka ni kami yang bertanggungjawab. Kamu hanya menyampaikan dengan sempurna. Kemudian Allah Taala beritahu walam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Mereka tak perhatikah Allah beritahu bahawa anna na'til arda nankusuha min, kami telah datangkan pada bumi ni nankusuha min atrafiha, kami kurangkan daripada hujung-hujungnya. Ni ayat ni berkenaan dengan apa? Sama ada zahir kita nak pakai boleh juga, ataupun kita nak pakai seperti mana mufassir bagi tahu ayat ini berkenaan dengan ayat pada orang Mekah. Orang Mekah tak perhati ke bahawa satu persatu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kuasai, dah kuasai orang Arab sekitar Mekah, kemudian Mekah sendiri, kemudian orang Arab belakang, Nabi telah kuasai. Manusia tak perhati ke bagaimana kami telah bagi pada Nabi. Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Allah lah yang buat keputusan. Ataupun yang kedua seperti mana zahir. Ini lebih sesuai sebenarnya. Ini di antara mukjizat Quran. Kalau perhatikan Allah Taala begitu, na'til arda nankusuha. Kami jadikan bumi ini jadi kohaspe, dahan kohaspe. Min atrafiha. Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Allah lah yang buat keputusan. La mu'aqqiba li hukmih. Tak ada siapa boleh condemn, tak ada siapa boleh baiki keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala kata gitu, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dan hisab dia sangat cepat. Wa qad makara alladziina min qablihim. Ini untuk hiburkan Nabi. Sesungguhnya orang sebelum mereka pun buat perancangan untuk hapuskan Rasul, untuk hapuskan orang mukmin. Falillahil makru jami'ah, tapi Allah juga ada perancangan. Segala perancangan milik Allah belaka. Dalam ilmu Allah belaka. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Allah Taala tahu apa yang diusahakan oleh mana setiap jiwa. Apa yang jiwa itu usaha Allah Taala tahu belaka. Wa sa'lamul kuffar, dan orang kafir akan tahu kesudahan mereka akan tahu. Wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursala. Mereka kata pada Nabi, orang kafir kata pada Nabi, lasta mursala, bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka saja. Selepas dalil diberi kan, masih lagi nak berkerah. Maka Allah kata, kul, katakanlah, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah jadi saksi di antara aku dengan kamu. Dia juga wa man indahu ilmul kitab. Dia juga orang yang mana di sini ada ilmu kitab. Siapa dia ni? Ahlul kitab, ulama-ulama Yahudi. Mereka tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar Nabi. Surah Ibrahim. Kembali semula cerita tentang Rasul, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim. Jadi surah Ibrahim ni seperti mana kita maklum dah. Mari kisah Nabi Ibrahim ni nak ajar, nak bagi tahu, nak tegur belaka Yahudi pun keturunan Nabi Ibrahim, Ismail pun keturunan Nabi Ibrahim. Jadi dua Allah Taala cerita dari surah Ibrahim ni, dua kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Ibrahim, keturunan dia Nabi Ismail. Jadi nak tegur belaka. Surah ni Makkiyah, surah di Mekah lagi. Dia nak bagi tahu pada orang Mekah ataupun nak bagi tahu pada kita kalau ikut turutan ni, taat pada Allah SWT seperti mana Nabi Ibrahim. Taat pada Allah SWT seperti mana Nabi Ibrahim. Taslim pada Allah SWT seperti mana Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni contoh kita, ditonjolkan lagi. Tak selepas sekian lama daripada Baqarah kan ada kisah Nabi Ibrahim. Taslim, Baqarah ni ajar pada kita taslim. Al-Imran, tasbih di atas kebenaran. An-Nisa, tegakkan keadilan walaupun merugi kita, tu sifat agama kita. Maidah, sempurnakan segala perintah Allah SWT, segala tuntutan daripada Allah SWT. Al-An'am, untuk bagi jawapan pada kita ni, apa kena taat pada Allah ni sebab Allah belakang bersyarat Allah, keagungan Allah SWT. Al-A'raf, ikut apa yang diwahyukan oleh Allah. Dah kena ada Allah begitu hebat sekali, kudrat dia, ilmu dia. Maka mari Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaih, ikut apa yang seperti mana tokoh-tokoh Al-A'raf, rijal, para anbiya yang duduk di tempat yang tinggi mulia tu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Allah Taala cerita detail belakang. Akhir surah Araf pun Allah Taala kata, kul, katakanlah wahai Muhammad, ittabi' ma uhiya, aku hanya ikut apa yang diwahyu. Bila orang Mekah cuba pujuk Nabi, sebahagian wahyu ditinggalkan. Mereka kata, laula jtabaitaha, wahai Muhammad, tak boleh ngejah ke? Ejah sikit. Hak ni tak sesuai dengan keadaan kita ni. Allah Taala kata, kul, akhir surah Araf, katakanlah wahai Muhammad, attabi'u ma yuha ilaih, aku diperintahkan supaya ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhir ayat surah Araf, kalau kamu rasa sombong tu, malaikat-malaikat semua taat pada Allah SWT. Allah Taala sudahkan kan bagi tahu. Malaikat-malaikat yang lebih hebat lagi kejadian dia, semua tunduk, mereka tidak sombong, mereka tidak rasa sakak untuk tunduk pada Allah SWT. Datang surah Anfal dengan surah Taubah ni, kita berjual, seperti mana kena taat perintah Allah. Siapa taat lagu mana? Siapa taat kalau perlu akad pedih, kena bersungguh-sungguh. Kemudian datang surah Taubah. Surah Taubah ni Allah SWT bagi tahu belakang, istighfar belakang. Orang kafir pun suruh istighfar, orang munafik pun suruh istighfar, orang Islam pun suruh istighfar, sahabat pun suruh istighfar, Nabi pun suruh istighfar. Berkenaan dengan perintah Allah, kena tunduk pada Allah SWT. Jangan terkesan dengan apa-apa keadaan. Dia Allah Taala datangkan contoh orang yang mana kalau orang kafir, kalau tak sempurna perintah Allah SWT, Allah Taala suruh putus hubungan kan? Suruh putus hubungan. Ada beberapa sahabat diboikot kan? Ada unsur kemurkaan Allah SWT kerana ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah SWT. Datang surah Yunus. Sebagai contoh, jangan jadi seperti mana Nabi Yunus. Akhir surah Yunus, Allah Taala kata kepada Nabi, ikut apa yang diwahyukan, wasbir, sabar saja. Sehingga Allah Taala datang surah Hud, jadikan Nabi Hud sebagai contoh, berani dalam menyampaikan risalah, jangan rasa sakak. Semua Allah Taala cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh takut nak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu untuk timbul kepada kita yang baca Quran ni kebesaran Allah, keagungan Allah, sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang surah Yusuf. Surah Yusuf nak bagi tahu pada kita ni dalam ilmu Allah belaka, dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu atas dunia ni diperintahkan supaya tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dunia tempat kamu duduk ni dalam pentadbiran Allah. Dalam pentadbiran. Jangan bimbang. Dalam ilmu Allah. Dia Allah begitu hebat. Allah Taala cerita tentang ilmu dia yang luar biasa. Ilmu dia tanpa mukaddimah supaya kita rasa puas hati. Surah Yusuf ni cerita tentang kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sifat latif Allah Subhanahu, latifun lima yasha. Apa pun keadaan Allah Taala tahu belakang. Datang surah Ar-Ra'd tu ni tentang kehebatan Quran. Tentang kehebatan Quran dan juga tasliah untuk Nabi. Surah Ar-Ra'd ni tasliah untuk Nabi, bagi tahu bahawa Quran lagu mana mukjizat pun sebenarnya. Kalau nak beriman pun sebenarnya tidak ada jalan manusia nak menuju Allah melainkan dengan jalan inabah, dengan jalan apa? Rendah diri, tawaduk, sifat, jalan inabah. Tak ada jalan lain untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka tak puas hati juga, kalau mereka apa kata kamu bukan nabi, katakanlah wahai Muhammad, kafa billah, cukuplah Allah jadi saksi. Cukuplah Allah jadi saksi di antara aku dengan kamu. Datang surah Ibrahim. Surah Ibrahim kembali semula. Ni orang yang mana Allah Taala puas hati. Allah Taala datang satu surah, nama surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Sebuah kitab yang agung. Ya. Anzalnahu ilaik. Tu tengok setiap mukadimah Quran dah mesti cerita Quran. Sebab tu kita kena tak boleh rasa jemu. Memang kita kena bina ta'assub kita dengan kitab Allah. Biar tak ada kitab lain. Kitabun anzalnahu ilaik. Sebuah kitab yang sangat agung yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Sifat kitab ni lagu mana? Litukhrijan nas min, untuk keluarkan manusia daripada segala zulumat. Tengok zulumat jamak tu. Segala zulumat. Zulumat akidah, ibadat, muamalah, muasyarah, akhlak, fikrah, semua tu untuk keluarkan manusia daripada segala zulumat kepada nur, pada jalan hidayah. Semua ini dengan biizni rabbih, dengan izin Allah. Kemana jalan hidayah ni? Ila siratil azizil hamid, pada jalan Allah, jalan al-aziz yang maha perkasa, yang mulia, yang terpuji. Yang Allah Taala bagi isyarat jalan dia. Siapa dia al-aziz hamid? Allah alladhi lahu ma fis, Allah lah yang mana lahu ma fis, milik dia belaka, sama ada di langit dan di bumi. Wa wailun lil kafirin, celakalah bagi orang kufur, tak tunduk pada Allah lagu ni, min azabin syadid, daripada azab yang keras. Iaitu siapa dia ni? Alladzina yastahibbuna al-hayatad, orang yang mana cinta pada kehidupan dunia berbanding akhirat. Allahu akbar. Cinta kehidupan dunia berbanding akhirat. Pertama. Yang kedua, mahalai orang daripada jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, cari jalan untuk rosakkan jalan Allah ni. Ulaika fi dhalalim, itulah orang yang sangat sesat. Wa ma arsalna min rasulin, kami tidak utus ke mana-mana rasul melainkan dalam bahasa kaum dia, liyubayyana lahum, supaya mereka dapat jelaskan dengan sempurna. Fayudillu man yasha, Allah Taala sesatkan siapa yang Allah Taala kehendaki, yang nak kesesatan. Wa yahdi man yasha, Allah Taala bagi hidayah pada siapa yang nak hidayah. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Masuk kisah Nabi Musa. Walaqad arsalna Musa, kami telah utuskan Musa dengan bukti kami
an akhrij qaumaka, dia perintah Allah SWT kepada Nabi Musa kepada an akhrij qaumaka minna, keluarkanlah kaum kamu daripada segala zulumat kepada cahaya. Itu tanggungjawab Allah Taala bagi pada Nabi Musa AS berkenaan dengan Bani Israel. Yang mana keadaan Bani Israel lebih teruk keadaan kita sekarang ni. Tak, sebab tu kita kena bersyukur. Sebab tu kisah ni kisah yang cukup bagi motivasi. Tak, Allah Taala datang. Tak, supaya kita tak buat alasan. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dia ingatkan mereka tentang ayyamillah. Ayyamillah ke apa? Hari-hari besar, hari-hari besar, hari-hari yang Allah Taala timpakan musibah. Tak, kalau sama kita ke hari musibah, banjir, ayyamillah. Sehinggalah hari-hari yang mana Allah Taala telah turunkan azab pada kaum Samud sebelum ni. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah kepada untuk orang yang sabar, untuk orang yang bersyukur. Ingatlah ketika mana Nabi Musa bagi tahu kepada kaum dia, ingatlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu, iaitu Allah Taala telah selamatkan. Boleh sama kisah ni sebab ni keadaan yang kita bagi tahu ke tak? Allah Taala sebut sama ni, Allah Taala bangga dengan apa? Dengan apa yang telah dibuat oleh Nabi Musa AS. Satu keadaan yang mana cukup putus asa untuk selamatkan Bani Israel daripada cengkaman Firaun ni, sebenarnya tidak ada jalan. Kalau kita memikir dengan kewarasan kita, kata Allah Taala sentiasa ulang kisah ni, perkara ni. Ingatlah ketika mana Allah Taala selamatkan kamu daripada cengkaman Firaun. Yasumunakum, mereka telah azabkan kamu dengan azab yang begitu teruk sekali. Dengan cara lagu mana? Sembelih anak jantan anak lelaki kamu, dia mempermalukan anak perempuan kamu. Wa fi dzalika, demikian itu Allah Taala bagi itu berlaku lagu itu bala'um min rabbika, Allah Taala bagi tahu bala daripada Allah yang besar, Wa idh ta'adzana, ingatlah ketika Allah SWT i'lan, ni Allah Taala i'lan, Allah Taala isytihar, apa dia, la in syakartum la azid, sekiranya kamu bersyukur aku akan tambah. Itu kanun Allah. Nak supaya Allah Taala bagi nikmat ke tak? Apa yang ada kita syukuri, tak? Maka Allah SWT jamin. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur, dak azab aku syadid, Allah nak bagi tahu keras. Wa qala Musa in takfuru antum, Nabi Musa bagi tahu pada Bani Israel, sekiranya kamu kufur dengan Allah, tak taat pada Allah dengan buat alasan dak kita kat gini, sekiranya kau kufur, dan kamu dan juga semua makhluk atas muka bumi semua, fa innallaha la ghaniyyun hamid, Allah Taala tidak berhajat pada siapa-siapa. Sebab tu seluruh para anbiya kecil dalam seperti mana Nabi kita kan bagi tahu dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman, sekiranya seluruh manusia taat daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, seperti mana satu orang lelaki yang paling taat tidak menambah kemuliaan Allah, begitu juga semua manusia derhaka. Dan biar kita faham hakikat ni, derhaka seperti mana orang yang paling derhaka sekali tidak mengurangi kemuliaan Allah SWT. Allah Ghani Hamid, Allah tak. Sebab tu Allah Taala cipta kita ni ada tujuan lah, tapi tujuan itu untuk kita ya, bukan tujuan untuk Allah. Segala yang Allah Taala suruh ni bukan dengan kita buat dia jadi kuasa sempurna, tak ada. Allah Taala berlepas diri daripada sifat-sifat gitu. Allah SWT kanun kebaikan keburukan tak kena pada Allah, yang kena pada kita ya. Allah SWT tahu. Nabi bagi tahu dalam hadis tadi sudah menjawab belaka dah. Sekiranya seluruh manusia taat belaka, tidak menambah kemuliaan Allah. Seluruh makhluk ni derhaka belaka, tidak mengurangi kemuliaan Allah SWT. Ni Allah, dia tak berhajat pada kita langsung. Nabi nak gambarkan, Nabi bagi tahu lagu mana? Sekiranya seluruh makhluk, manusia dan jin, daripada zaman Nabi sampai hari kiamat berkumpul di satu tempat, mohon segala hajat pada Allah SWT, Allah Taala boleh sempurnakan semua hajat tu, tidak mengurangi daripada khazanah Allah, melainkan kamu celup jari kamu dalam laut mereka angkat. Bukan jari, Allah Taala kata jarum. Nabi bagi tahu dia jarum, macam celup jarum. Lagi celup jarum, tak lekat jarum tu, tak berkurang langsung. Khazanah Allah, khazanah segala makhluk mitan dengan pengalaman agama ni satu zat begini yang kita berhadapan dengan dia, yang kita akan berdiri depan dia belakang tu, yang akan hisap kita. Tengok Nabi Musa beritahu, kalau kamu semua nak kufur dengan Allah dan semua makhluk kufur, tak tersetak, fa innallaha la ghani, Allah Taala ghani hamid, tidak berhajat pada siapa-siapa. Alam ya'tikum naba'ul ladzi, bukankah telah sampai pada kamu berita dengan orang sebelum kamu, ni Nabi Musa ayat pada kaum dia, tentang kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan juga orang selepas mereka, la ya'lamu illallah, yang mana tidak tahu bagaimana selepas dia itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah mereka lagu mana? Ja'atuhum rusuluhum, telah datang pada mereka rasul-rasul mereka dengan bawa bukti, faraddu aydihum fi afwahihim, jadi mereka letak tangan mereka ni di mulut, tak buat gini nganyi. Baik ni Allah Taala gambarkan keadaan. Kalau kaum ayat pada Nabi Hud, dak bawa kecil mari nak pergi wagah, dak cuci
nak kecek ziarah, nak kecek. Wa qalu inna kafarna, dan mereka kata kami kufur dengan apa yang kami diutus dengannya. Wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaih, dan kami benar-benar ragu apa yang kamu suruh kami. Nak kami tak seikut. Ragu ni alasan semata-mata, tidak. Qalat rasuluhum, berkata rasul-rasul yang diutuskan, Allah Taala buat kesimpulan dari belakang. Semua rasul-rasul kata yang sama. Afillahi syakkun fa, adakah kamu ragu-ragu tentang Allah yang mencipta langit-langit dan bumi ni? Dialah yang hantar aku ni. Ya du'ukum liyaghfirakum, dia ajak kamu ni supaya beriman dengan dia untuk ampun dosa kamu. Dia wa yuakhirukum ila ajal, dia bagi tempoh pada kamu untuk satu tempoh yang telah ditentukan. Maka jawab kamu dia, in antum illa basyarum misluna, kamu tidak lain melainkan manusia seperti kami juga. Sebenarnya kamu nak halal kami daripada apa yang kami nak buat, seperti mana yang dibuat oleh tok lebah kami. Fatuna bisultanin, datangkan bukti. Qalat lahum rasuluhum, berkata rasul yang Allah Taala rakyatkan daripada perkataan semua rasul. Tengok dari surah Ibrahim, baca pada orang Mekah ni. Sebab orang Mekah dakwah kalau rasul utusan Allah ni yang masih perkara luar biasa, macam-macam lah. Qalat lahum rasuluhum, berkata rasul-rasul belaka, innahnu illa, sesungguhnya kami ni memang manusia seperti kamu. Ni jangan ada perkara lain. Dak Quran bagi tahu jelas pada kita. Cuma beza kita dengan Nabi, apa dah? Yuha ilai, diwahyu pada dia. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha, tapi Allah SWT bagi nikmat pada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba dia, pilih. Wa ma kana lana, ada pun kau minta tu, dak minta mukjizat, minta perkara luar biasa tu. Wa ma kana lana an na'tiyakum, tidak mungkin bagi kami, tengok, untuk datang kepada kamu bisultani, dak apa-apa bukti dak yang kau minta tu, perkara luar biasa tu, melainkan dengan izin Allah. Dan kepada Allah lah orang mukmin bertawakal. Wa ma lana alla natawakkal, kenapa kita tidak mahu bertawakal pada Allah? Dan dia yang bagi hidayah pada kami. Wala nasbiranna ala ma, kami akan sabar di atas apa yang kamu sakiti pada kami. Wallahu wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah orang bertawakal itu bertawakal, bergantung. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim, berkata orang kafir kaum masing-masing pada rasul-rasul mereka, dan nukhrijannakum min ardina, kami akan halau kamu daripada tanah air kami, ataupun kamu kembali pada milah kami. Fa auha ilaihim rabbuhum, maka ketika itu bila rasul putus asa dengan kaum dia, maka Allah Taala datangkan wahyu, lanuhlikanna, kami akan binasa yang zalim, wa lanuskinannakumul ard, dan kami akan kukuhkan kedudukan kamu di atas muka bumi selepas mereka. Dalika liman khafa, demikian itu Allah untuk orang yang takut pada maqam aku. Tengok ni, dalika liman khafa maqami, demikian itu Allah untuk orang yang mana takut tentang hari berjumpa dengan aku ni, khafa maqami, atau takut pada orang yang takut tentang kebesaran aku, keagungan aku. Wa khafa wa'id, dia takut tentang janji aku, ancaman aku, wa'id. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, maka Rasul-Rasul pun minta tolong, doa pada Allah SWT, minta pertolongan. Maka bila Rasul minta pertolongan, angkat tangan untuk hapuskan kaum dia, kan, wa khaba kullu jabbarin, maka rugilah. Setiap orang yang menderhaka, orang yang sombong lagi derhaka, rugilah. Sebab apa? Min waraihi, di hadapan mereka tu jahannam, mereka akan dimasuk dalam jahannam. Dan minum dari neraka, wa yusqa min ma'in sadid, diberi minum daripada sadid, diminum daripada nanah. Dia minum air neraka, minum air ahli neraka kepada nanah, ataupun air luka daripada ahli neraka, itu minum air ahli neraka. Selain daripada panas seperti tembaga, ajib. Yatajarra'uhu, Allah Taala bagi tahu mereka nak telan, wala yakadu yusya, hampir-hampir tak boleh nak telan, hampir-hampir tak boleh nak telan, kerana busuk, kerana semua azab belaka. Wa yatihil maut min kulli makan, kematian itu mari segenap segi. Wa ma huwa, tapi mereka tak boleh mati tak ada. Wa min waraihi azabun ghalid, dan depan mereka lagi azab yang keras, yang sangat keras. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang yang kufur dengan Allah SWT, amalan mereka, amalan kebaikan mereka, apa saja mereka buat, Allah Taala bagi itu karamadin, seperti mana angin, seperti mana debu angin, ishtaddat bihi rih, lepas tu pula angin yang kuat mari, pada angin yang kuat angin yang sangat kuat jadi dah ke mana, tinggal ke apa dia, amalan-amalan orang kafir ni. Allah Taala bagi tahu seperti mana debu angin, debu ramat ni kita bakar, maka dia jadi debu tu kekal bentuk dia. Lepas tu mari angin kuat pula,
yaumin asif, pada hari yang sangat kuat, hari azab. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', lalu mereka tak dapat ambil ke satu daripada hasil usaha mereka tu. Dzalika huwa, itulah orang yang mana telah sesat, rugi yang sangat banyak. Alam tara anna Allah khalaq, tidakkah mereka berkata bahawa Allah yang jadikan langit-langit dan bumi dengan penuh kebenaran? Bukan saja kehidupan ini, bukan saja kehidupan ini, bukan kita boleh buat apa kita nak, tak apa peduli perintah Allah SWT. Allah tak nak bagi tahu, ingat saja kan. Tak, nikmat pendengaran, nikmat segala nikmat Allah tak nak bagi ni, nikmat keluarga bukan saja. Yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin. Kalau kamu tak jadi hamba Allah, Allah nak bagi tahu kamu. Yasha' Allah tak boleh hapuskan kamu, Allah tak ganti orang lain pula. Tak jadi hamba Allah, tak tambah lagi. Allah Ta'ala boleh hapus kan, Allah Ta'ala ganti orang lain. Wa ma dzalika, adapun bagi Allah untuk hapus lagu tu bagi Allah mudah ya. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, demikian itu untuk buat lagu tu, untuk hapuskan kamu ganti orang lain ni, bagi Allah kepada dia tak susah. Allah nak bagi tahu. Wa barazulillahi jami'an, faqala du'afa, ni bawa pergi akhirat sambung. Wa barazulillahi jami'an, dapat Allah Ta'ala bagi tu di hadapan akhirat nanti, manusia semua zahir depan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat yang mengatakan tak ada tempat sembunyi dah. Wa barazulillahi jami'an. Mana Allah Taala letak ayat begini, ini bagi tahu kepada kita akhirat kita tak ada tempat nusuk dah. Kita lah ni pun majlis kecil pun nak nusuk juga sifat kita. Baik, wa barazulillahi jami'an. Wa barazulillahi jami'an. Hari mana manusia ni akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas. Lalu Allah Ta'ala akan perbalahan dalam neraka. Faqalat du'afa lil ladzi, berkata golongan-golongan lemah kepada golongan-golongan sombong, golongan atas. Inna kunna lakum taba'a, dak kami masa atas ni jadi pengikut kamu. Fa hal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai', dak sekarang kamu boleh bantu dak kami untuk selamat daripada Allah, azab Allah sedikit. Maka pembesar tu jawab, dak pemimpin jawab, qalu law hadana Allahu la hadainakum. Mereka kata apa? Kalau Allah Ta'ala bagi hidayah pada kami, nescaya kami akan bagi hidayah pada kamu. Ni hidayah kepada ni. Kalau Allah SWT bagi kami jalan keluar daripada neraka ni, kami pun akan kamu keluar juga. Itu tamalah. Dah maklum biasa. Kalau masa tahniah tu Allah Ta'ala bagi hidayah, kami akan bagi hidayah pada kamu. Itu tak sesuai. Rasul mari dah Allah Ta'ala bagi tahu dah fastahabun, mereka nak hidup di dunia, mereka tak si hidayah. Tak silap. Mereka telah diberitahu dah. Ni lau hadana Allah. Mana sekarang ni kalau Allah Ta'ala dah tunjuk jalan boleh keluar daripada syurga sekarang, kamu pun akan tubik juga. Kami akan royak juga pada kamu. Tapi tak ada dah sawaun alaina. Sekarang ni bagi tahu sawaun alaina ajazina am sabarna. Sama saja kata kita sekarang ni. Kita nak marah ke, kita tak reda ke, ataupun kita sabar ke, mana tak boleh nak keluar. Ayat cadin dalam surah Hamid kata in tasbiru, sekiranya kamu sabar, neraka juga. Tak sabar, tak ada, neraka juga. Tak ada arah. Betul, sekarang ada pilihan. Jangan jadi keadaan lagu ni. Ketika itu Allah Ta'ala rakyat dalam surah Ibrahim ni khutbah syaitan. Kiamat tak berlaku lagi, tapi tengok Allah Ta'ala gambar pada kita. Bila semua orang masuk neraka, ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga, syaitan baca khutbah atas mimbar. Syaitan kata, wa qala asyaitanu lamma qudiyal am, maka syaitan akan berkata bila semua telah selesai berlaku dah, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka. Syaitan kata, wa innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah sudah buat janji dengan kamu dengan janji yang benar. Aku janji dengan kamu tapi aku tipu kamu. Aku tipu kamu. Syaitan dedahkan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku ni dak masa tadi dulu, aku ni tak boleh nak paksa kamu supaya ikut aku. Illa anda untuk mereka aku hanya bisik pada kamu, fastajab betul mugi ikut aku apa. Tengok saya lepas diri. Tengok kan kita apa sekali tak nak salah setan kan. Tak. Mana setan tak ada agak tanya kita ni tak boleh nak mari ke apa. Tak ada. Fala talumun, setan kata fala, oleh kerana itu kamu jangan salahkan aku. Salahkan diri kamu sendiri. Ma ana bi muslim. Aku hari ni aku tak boleh nak selamatkan kamu, kamu pun tak boleh nak selamatkan aku. Sesungguhnya inni kafartu ma asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku kufur dengan apa yang kamu syirik sebelum ni. Dengan aku sebelum ni. Innadh zalimina lahum, Allah Taala bagi orang yang zalim, bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Dan wa udkhilal ladina amanu, dimasukkan orang yang mana beriman dan beramal soleh dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal dari itu selama-lamanya dengan izin Allah. Dan tahiyyatuhum fiha salam, ucapan mereka sesama mereka bila jumpa salam. Assalamualaikum.
Alam tara kaifa daraballah. Kemudian Allah Taala datangkan perumpamaan. Tahukah kamu berkenaan dengan Allah Taala sudah buat perumpamaan kalimatan thayyibah. Kalimah yang baik seperti mana pokok yang baik. Pokok yang baik lagu mana? Asal dia, usul dia tu, akar dia tu sabitun. Akar dia tu duduk dalam kemah. Dia wa farquha fi sama. Dah dia tu ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin. Dia sentiasa berbuahan setiap masa dengan izin Allah SWT. Wa yadribullah, itulah perumpamaan yang Allah Taala buat untuk manusia supaya mereka dapat ganjaran. Ini hak. Mesti dia ada akar dia. Dari sudut kawan, dari sudut akidah ke, ibadat ke, muamalah ke, muasyarah akhlak ke, tak. Pokok kita nak ambil pokok gapo, kita nak bina gapo dia, ekonomi ke dah. Dia ada pokok tauhid dia tu. Dia mesti ada sama. Kalau kita cari dia gapo-gapo, kalau tak ada tauhid ke dah, tu masalah. Masalah. Dia sifat agama kita lagu tu. Tak, takut pokok lain. Dia mesti dia menunja dalam dia furuk dia bersama, dia bagi kebaikan. Wa masalu kalimatin khabithah, perumpamaan pokok yang buruk seperti mana pokok seperti perumpamaan kalimah yang buruk. Kalimah yang buruk. Ini kalimah apa dia? Kalimah la ilaha illallah lah. Dan kalimah la ilaha illallah Quran, semua mesti kalimah la ilaha illallah Quran. Ni. Ataupun amal-amal sunnah yang menghampirkan daripada Allah, menjauhkan daripada neraka, semua tu kalimah thayyibah. Cuma yang pasti asal dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mari sini belakang pokok ni. Ada perumpamaan kalimah yang buruk. Mana kalimah yang buruk? Ni kalimah yang mana? Yang berlawan dengan la ilaha illallah. Seperti mana pokok yang buruk. Pokok yang buruk lagu mana? Ujtassat min fawqil ard. Ujtassat min fawqil kana. Boleh dicabut daripada bumi ni dengan mudah. Malha min qarar. Tak ada. Ia tak ada akar yang dalam. Tak ada akar yang dalam. Tak ada akar yang dalam. Itu pokok. Dia lemah. Sebab tu dia tak boleh bagi kebaikan sebenarnya. Dia tak bagi. Tapi dimanipulasi. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Dan Allah SWT akan kukuhkan orang mukmin dengan qauli tsabit, dengan ucapan yang kemah. Pada kehidupan dunia lagi dia juga akhirat. Kau apa ni? Kau tadi la ilaha illallah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma syaa'. Dan Allah Taala sesatkan orang yang zalim. Tengok. Orang zalim ni Allah Taala akan sesatkan. Allah Taala tak kenal lagu mana. Walaupun dia faham agama, kalau dia nak agama, dia nak jadi hamba Allah, dia zalim. Allah Taala tak suka. Melainkan dia berlepas diri daripada zalim, seperti mana Nabi Musa pada Firaun, an arsil ma'ana bani Israil. Tu tak. Kamu kena lepas bani ni. Jangan kemudian. Jangan buat zalim lagi pada bani Israil. Dia syarat dia tu dah. Kalau waktu dia tak sih, dia biasanya orang zalim tak sih tu. Orang zalim tak sih. Dia tak sih berlepas dengan kezaliman dia. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Dia Allah Taala boleh buat apa dia nak buat. Alam tara ilal ladzi, tahukah kamu berkenaan orang yang mana ubah nikmat Allah yang Allah Taala bagi, pilih dengan kekufuran. Ini nak dalam riwayat Nabi bagi tahu ni orang Mekah ni. Tokoh-tokoh Mekah ni. Tokoh-tokoh Mekah. Nak tahu kamu berkenaan orang yang mana tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Nikmat Allah. Mereka tahu, orang Mekah tahu dakwah Nabi. Tak. Tapi mereka tukar. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Allah, dia mereka telah gantikan pada kaum mereka apa dia? Tempat yang binasa. Jadi tempat yang binasa kerana pala mereka. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Dan mereka akan dimasukkan dalam neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat tinggal. Iaitu mereka lagu mana mereka tukar nikmat Allah tu dengan kufuran tu. Wa ja'alu lillahi anda. Mereka jadikan bagi Allah ni ada anda. Ada benda yang mana yang mereka buat seperti mana Allah SWT. Benda tu tak standing. Nidu ni benda yang mana tak standing sebenarnya, tapi seperti mana kita bagi tahu putih dengan hitam dia tak standing sebenarnya. Tapi oleh kerana perbezaan dia begitu ketara doa tu, dia jadi standing dari sudut tu. Jadi Allah dengan Nik ni, Allah begitu hebat, Nik tak ada warga satu. Pun tak ada warga satu, kamu pergi semua juga. Tu. Sebab tu dia guna Nik tu. Allah nak panggil tu mana manusia semua selain daripada Allah Taala Nik tu. Kita tak ada cipta gapo, tak ada buat gapo, tak ada tapi gapo, tak dengar, tak melihat, tak gapo. Sembah juga macam Allah buat gapo-gapo. Tu ni. Mereka jadikan bagi Allah ni sembah-sembah anda liudillu an sabilih. Supaya orang ramai ni sesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tokoh-tokoh pemimpin yang halau orang daripada Allah. Qul tamatta'u fa inna masirakum. Katakanlah Muhammad, sekarang enjoy lah, nak enjoy kan? Tak.
Kerana apa? Kesudahan kamu neraka juga. Qul ibadiyal ladzi, katakanlah pada hamba aku yang beriman dan mendirikan sembahyang, menginfakkan apa yang kami bagi pada mereka secara sembunyi, secara nyata, sebelum datang hari yang mana la bai'un fihi wa la khilal. Sebelum datang hari yang mana tak ada jual beli, tak ada temai rapat. Allahul ladzi khalaqas sama, Allah lah yang jadikan langit-langit dan bumi. Dia yang menurunkan hujan, dia yang menurunkan air, fa akhraja bihi, dengan air itu dia keluarkan buah-buahan rezeki lakum. Wa sakhkhara lakum, dia yang tunduk pada kamu kapal-kapal yang belayar di laut dengan perintah Allah. Wa sakhkhar, dia yang tunduk pada kamu juga sungai-sungai ni. Wa sakhkhara lakum asy-syams, dia yang tunduk pada kamu matahari, bulan, sentiasa bagi manfaat pada manusia. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dia yang tunduk pada kamu malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'al, dia telah bagi pada kamu apa yang kamu minta. Wa in ta'du, sekiranya kamu kira nikmat Allah subhanahu, kamu tak boleh nak kira terlalu banyak. Tapi innal insana ladzalumun kafar, tapi manusia ni tak sentiasa buat zalim dengan langgar perintah Allah Taala, kafar, tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Kisah Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balad, ingatlah ketika Nabi Ibrahim doa pada Allah SWT, ya Allah jadikanlah negeri ini Mekah ni aminan, aman, dan jauhlah aku, tengok Nabi Ibrahim minta jauh daripada syirik, wa junubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anak aku, an na'budal asnam, daripada sembah berhala. Rabbi innahunna, Rabbi innahum, anak Nabi Ibrahim dari anak Nabi Ibrahim alhamdulillah semua berhala, tapi ni anak-anak dia jauh. Rabbi innahum, wahai Tuhanku, innahunna, sungguh berhala-berhala ni, sanam al-wathan. Dalam Quran ni sebut wathan. Wathan ni apa dia? Sembahan yang ada dalam hati, tak zahir. Itu wathan. Sanam ni kita kagum dalam hati tu, bila kita zahir dalam bentuk apa dia, batu tu, bentuk orang tu, itu jadi sanam. Cuma dia mari daripada wasan. Wasan ni apa dia? Bahala yang ada dalam hati kita kagum tu. Kerana dia tu kita langgar perintah Allah Taala, tu jadi wasan. Sebab tu wasan ni bukan smart, bukan patung. Wasan ni benda yang mana kita cinta, kita hatta Nabi bagi tahu kan, ada orang yang mana ketagih harap kan, tak? Bakit di akhirat kan, tak? Dia langgar perintah minum harap kan. Orang bakit di akhirat, dia sembah wasan. Ni peminum arak yang ketagih kerana langgar perintah Allah Taala, dia dibakir di akhirat bersama dengan orang yang sembah wasan. Nabi bagi tahu tak sembah wasan. Sebab wasan ni dia boleh jadi suami, boleh jadi isteri, boleh jadi anak. Kerana isteri kita langgar perintah Allah, kerana anak kita langgar perintah Allah. Kerana ni itu wasan belakang. Wasan belakang, mana kita mendahulukan kamu, dan kita ada takluk hub. Dia ada wasan ni. Sebab tu wasana makna ta'allaqa dalam bahasa Arab. Dia ada ta'alluq, dia ada hubungan. Tak, wasana makna yang sama. Dia ada makna dia bahasa Arab ta'alluq. Jadi bila benda tu ada ta'alluq, dia bila dia zahirkan benda tu kan, dia jadi patung. Semua orang India kan tak? Apa? Mahatma Gandhi tu jadi patung dah. Orang masyarakat dia kasih kan tak? Atau wasan. Jadi bila dia buat patung tu jadi sanam. Jadi sanam. Tak. Gambar Lata, Ortina jadi Tuhan dah. Kaki Amitabh Bachchan pula jadi Tuhan. Kaki Shahrukh Khan pula jadi Tuhan. Dia gitu. Orang apa? Hindu ni dia tak boleh. Tokoh-tokoh ni dia akan jadi Tuhan lagi. Jadi penuh dengan syirik nanti. Jadi Nabi Ibrahim minta dengan Allah SWT, jauhkanlah aku dan jauhkan daripada semua al-asnam. Rabbi innahum, mereka ni bahala-bahala ni telah menyebabkan ramai manusia jadi sesat. Aman tabi'ani, tengok Nabi Ibrahim, siapa dia ikut aku ya Allah, maka dia dekat aku. Tapi siapa dia derhaka pada aku, maka kamu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Allah Ta'ala buat kira. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ini doa Nabi Ibrahim. Ini cerita Allah Ta'ala cerita pada orang Mekah ni. Gini Nabi Ibrahim. Supaya orang Mekah faham. Rabbana inni, wahai Tuhan aku, inni askantu min, aku telah duduk ke zuriat aku ni di wadin ghairi dzan, di satu lembah yang mana tidak ada asbab kehidupan, di sisi rumah kamu yang Allah SWT telah muliakan. Rabbana liyuqimus salah, sebenarnya ya Allah untuk mereka duduk sini untuk mendirikan sembahyang. Dan faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah manusia-manusia ni condong ke arah mereka. Jadikanlah hati-hati manusia ni tengok guna afidah fuad ni apa dia? Tempat ilmu. Mana jadikanlah manusia-manusia ni tahu kelebihan tempat ni sehingga mereka condong ke arah ni.
condong ke arah Kaabah ni. Warzuqhum minas samarat, dan bagilah mereka rezeki daripada buah-buah la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur pada Allah. Wahai Tuhanku, innaka ta'lamu ma nukhfi ma nu'lin, sesungguhnya kamu tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai', dia tidak tersembunyi pada Allah sesuatu apapun, sama ada di langit ataupun di bumi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah, milik dia segala sesuatu. Dialah yang bagi pada aku ketika mana aku sudah tua ni, tengok ni. Alhamdulillah, wahabali, dia telah bagi pada aku ketika aku sudah tua. Bagi siapa dia? Bagi Ismail, bagi Ishak. Inna rabbi lasami'un, sesungguhnya Tuhan aku Maha mendengar doa. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang, begitu juga zuriat aku. Rabbana wa taqabbal, wahai Tuhan kami, terimalah doa ni. Rabbana fili, ya Allah, ampunlah dosaku, ampunlah dosa kedua ibu bapa aku. Tengok ni. Dia kata ibu bapa Nabi Ibrahim Islam. Bukan Azara. Dialah orang khilaf dengan kita. Tengok ni. Ni Nabi Ibrahim tua dah kan ni. Sebab tu dia ubah dah, bukan ayah ni, abi dalam bahasa Arab. Dia boleh jadi ayah kita sungguh, dia boleh jadi pak saudara. Dia boleh jadi siapa-siapa pun. Begitu orang Arab kan, kalau ya bunai. Ya bunai, ibnu ni dia boleh anak sungguh, dia boleh anak dari sudut, kalau orang Kelantan awal, anakku, dia bukan anak sendiri. Tapi kalau kata waladi, tu anak sungguh, anak kita. Dalam bahasa Arab. Kalau kita ya bunaya, ni banyak dak sahabat-sahabat kan kata-kata mari-mari dak anak muda ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya, ni tak seperti anak dia. Anak dia. Dalam bahasa Arab gitu. Abi juga, ya abi ni tak mestinya ayah. Boleh jadi pak saudara. Boleh jadi tak. Tengok Nabi Ibrahim kan abi kan, ittabi' millata abi. Tak, ikut millah abi kamu, ayah kamu, Ibrahim. Nabi Ibrahim itu abi kita. Tak. Tapi dia bukan ayah kita. Tak. Tengok. Sini tengok, Rabbana fili, wahai Tuhan, ampunlah dosaku, wali walidayya. Allah SWT lagi ni Nabi Ibrahim sudah tua dah, sebab dia kata Nabi Ibrahim minta astaghfiruka dalam surah Maryam kan tak? Nabi Ibrahim janji, aku akan minta ampun untuk kamu. Tak ampun. Lepas tu Allah Taala akan Nabi Ibrahim doa dalam surah Syu'ara, waghfir li abi innahu kana minadh dhalim. Dan Nabi kemudian dalam kemudian surah Baqarah, Allah Taala bagi tahu Nabi Ibrahim kemudian telah ada pun doa Nabi Ibrahim itu kerana dia telah berjanji dah. Lepas tu tak boleh dah, lepas dia tahu bahawa ayah dia ni orang syirik, ayah dia di sudut pak saudara dia. Sebab tu lepas tu mana ayah dia? Dah. Kalau ayah dia harus benar tak pegang dia, mati kecil lah. Tak, mati kecil. Mana dia dipegang oleh Azara lah. Dia dipegang oleh Azara. Tak pelik lah. Dia dipegang oleh Azara. Sebab tu dia rapat tu. Dia Azara ni sadana tu apa dia? Ketua bahagian buat berhala, bagi semua berhala ni. Dia dibesar lagu tu. Allah Taala pilih orang lagu tu. Sebab tu dia apa dosa, dia minta apa dosa ayah. Mak ayah dia Islam. Mak ayah dia Islam. Tak, berpegang teguh. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhan kami, ampunlah dosaku, wa liwalidayya. Tak, dan juga kedua ibu bapa aku, walil mukminin, dan kepada orang mukmin, wa yauma yaqumul hisab, khususnya pada hari yang mana lakunya hisab. Dia punya ilah salah gitu bila dalam surah Al-An'am kan, wa id qala ibrahimu li abihi azara. Itu gharib dalam bahasa Arab. Ketika mana Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia Azara. Kalau sebut Azara tu, itu bukan ayah sebenarnya. Tak. Ayah dia Azara. Ayah dia maknanya pak saudara dia. Kalau sebut ayah, dia tak, kalau sebut ayah lepas sebut nama ayah aib dalam bahasa Arab. Tak. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim wayak pada ayah dia, kalau ayah dia sungguh kan, lepas tu sebut nama kan. Orang Arab ni sebut nama ayah ni. Tak. Dia anak sebut nama ayah dia aib dia kira. Tak. Masa saya kata pada ayah, cerita tak? Masa saya pada ayah saya sebut nama ayah. Oh, aib. Aib. Tidak boleh. Tapi bapa sebut tu sebab untuk buatkan keliruan lah. Sebut tu sebab bukan ayah dia, nak sebut ayat pak saudara dia. Ayah dia tu supaya tak tukar. Yang dia masuk ke ayah siapa dia? Ibrahim ke? Yang masuk ke ayah dia siapa? Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tak? Abi siapa dia? Abu Talib ke? Tak. Tok dia ke Abdul Muttalib ke? Ataupun Nabi Ibrahim ke? Itu boleh. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya. Dan janganlah kamu sekali-kali menyangka bahawa Allah SWT tidak tahu apa yang dibuat oleh orang zalim. Jangan kita putus asa. Jangan kita hilang perasaan ni.
Kita kena tu, kita duduk zaman ni, zaman demokrasi kan. Zaman telah apa dia? Kita boleh tengok sekarang seluruh dunia ni. Ini penyakit demokrasi. Penyakit demokrasi, dia bagi ruang orang supaya ngamuk belakang. Tak puas hati dengan pemimpin ke tak? Demonstrasi. Benda ni kan bahaya. Tak ada kebaikan. Kita tengok dah apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Syria. Dia bermula dengan apa? Demonstrasi. Anak muda bakar diri ke tak? Tekanan ekonomi. Kerana tekanan ekonomi dia tak menyebabkan dia timbul ke huru-hara sehingga negara hancur. Terkesan. Dia ada ulama-ulama yang terbalah tu, fatwa tu jadi jihad tengok. Hancur. Cetus saya dia daripada apa? Daripada demonstrasi. Bahaya. Mana ada tengok Nabi Musa, tengok Nabi Allah Taala ajar ni apa dia? Para anbiya ni, siasah para anbiya ni, dia kata ni, para anbiya ni terlibat dengan politik. Politik para anbiya tengok lagu mana? Ni politik sebenar. Politik para anbiya. Tengok Nabi Musa. Kana Bani Israel yasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel ni mereka dipimpin oleh para anbiya. Lagu mana anbiya? Tengok Nabi Musa dengan Bani Israel, lagu mana lawan Firaun? Lagu mana? Di mana ada hasil Bani Israel nak lawan? Tak ada, dia akan binasa. Dia bukan cara nubuah lagu tu. Nubuah ni pujuk Bani Israel supaya taat pada Allah, pujuk pemimpin supaya taat pada Allah. Dua-dua bagi punah. Dunia tempat ujian. Tapi orang tak silap. Sebab dengan cara nubuah, cara jujur gini, dia tak ada luar, dia ada luar peluang. Ya orang setuju dengan demonstrasi ni sebab dengan ruang yang ada pada demonstrasi, dia bagi ruang untuk satu orang kumpul kedudukan dan kekayaan tu ya. Manusia nak kekayaan dan kedudukan. Dia kita tahu manusia ni Allah Taala jadikan sifat dia suka balah. Tak, bila jauh daripada wahyu dia akan balah. Dia gitu. Dia memang software dia dah. Tak. Nak suruh manusia bersatu, bina manusia ni dengan kitab Allah Subhanahu Taala. Tunduk pada Allah dan Rasul, barulah manusia bersatu. Tapi kalau manusia lepas daripada kekangan wahyu, daripada kitab ni, manusia ni kita boleh manipulasi. Dan dalam ruang ni ada ruang untuk jadi kaya, untuk orang nampak kedudukan ni sebagai ruang untuk ghanimah. Jadi selagi mana masyarakat lagu ni, Allah, dia akan jadi huru-hara, bahaya. Menimbulkan berita-berita pemimpin, kebencian pada pemimpin ni bahaya. Tak kait selah gini. Tak, pengalaman kita cuba tengok pengalaman daripada ni. Tak susah. Ni apa yang berlaku di Sri Lanka atau di mana. Tengok orang kafir kita tak kira. Dia sebenarnya ni dia tak ada kebaikan bila tekanan yang dihadapi oleh ekonomi, kesilapan daripada keputusan daripada pemimpin menyebabkan tekanan pada rakyat. Lepas tu rakyat ditambah gini pula. Tak ada kebaikan. Tak. Baik kita sabar. Tak. Tapi tak ada orang gaduh, orang nak buat. Kan? Bila jadi macam ni syariah, apa dia boleh? Oh, duduk merata dunia. Oh, mati tak tahu apa amal. Orang dizalimi kerana keadaan tu. Oh, bahaya. Tak, nilai keamanan ni mahal. Nilai keamanan ni mahal. Tak. Kita duk panah hatilah ni. Kita tak fikir. Tak. Kita tengok negara orang tak nak kawal kan? Tak nak kawal. Jadi lagu mana? Tak nak kawal. Bahaya. Nubuah ni dia cara dia kemah. Dia cara orang mana ruang setan tak nak pelaga orang sebenarnya. Tak pergi rakyat pada pemimpin. Nasihat sungguh. Berubah sungguh. Tak. Rakyat pada rakyat ubah sungguh. Orang jadi tawar sebab kan ruang nubuah ni tak ada ruang untuk kamu tak ambil kesempatan. Tak ambil kesempatan. Sebab tu dia nasihat pada dai supaya ikhlas. Supaya ikhlas. Tegur semata-mata, tegur. Tak bukan tegur sebab tu Nabi bagi tahu ad-din an-nasihat, kesimpulan Nabi. Ad-din agama ini kejujuran. Jujur pada siapa? Jujur pada kita Allah. Jujur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur pada pemimpin, jujur. Bila pemimpin buat silap, lagu mana nak tegur? Sebab mana kita tegur pok kita? Sebab tu dah letak pada amil ke tak pada amil. Siapa dia tak pada amil, tak pada aku, Nabi bagi tahu. Dia kudu kita tak baca hadis-hadis gitu. Pemimpin ni kalau dia pun kita kena hormat dia seperti mana kita hormat ayah kita. Dan bila dia melakukan kesilapan, lagu mana nak tegur? Ni jalan kewarasan sebenarnya. Kita duduk bawah, kita tak jadi pemimpin, baru kita sedap kata kalau kita jadi pemimpin, orang tegur kita lagu tu. Tak? Lagu mana kita nak berubah? Macam mana nak berubah? Manusia tak boleh berubah dengan cara lagu tu. Langgar fitrahan. Tegur pemimpin dengan kata-kata huduh, dengan caci maki ni, dia tak kisah. Tak? Dia akan jadi kau masalah. Masalah. Sebab tu Allah Taala nasihat Musa kecap molek dengan Firaun. Okay, sahabat Firaun kecap molek. Tapi aku tak asyik. Asyik tunjuk. Tak, dengan aman gini tak asyik. Nak memberontak. Last kali ke apa? Bakar kereta, bakar casi minyak, bakar kedai orang, bakar apa. Lepas tu pasal tu duk sama dah. Tak tunggu. Wah, musuh-musuh ada dah. Tak, musuh nak suruh hancur ya. Musuh hancur. Dia hancur kat tak ada apa-apa. Tak ada apa. Dia terlepas kat baru dak nyesal. Tak ambil pengajaran. Nak kita akhir zaman gini bahaya.
Tak. Keadaan tekanan ekonomi seluruh dunia bukan tempat kita ya. Tapi kalau tidak ada kekuatan ni, kalau kita tak sedar lagi, kau bahaya. Dia tak sama keadaan dulu dengan keadaan lain ni. Sebab tu ruang untuk baiki ada, sentiasa ada. Kita tak putus asa. Kita Allah ada, selagi kita Allah ada, masjid ada. Ni alat-alat untuk baiki manusia. Sebab tu dalam Quran ni suruh kita sabar sebab apa? Sebab kehidupan bukan sini. Orang jadi somak, jadi memberontak ni sebab somak belaka. Somak. Islam dia kat kemah, apa keadaan? Apa keadaan boleh hidup belaka? Boleh hidup belaka. Apa keadaan? Tengok setara Nabi Musa tu boleh hidup. Mana? Setara Nabi Musa dia nak jadi pemimpin, tanggungjawab dia kena tegakkan hudud Allah belaka-belaka ni. Tapi dah pemerintah daripada Firaun, dia buat boleh buat dia usaha. Dia usaha. Bila kita buat mana Allah SWT suruh kan, Allah tak nak datang ke keadaan-keadaan. Allah tak nak kebaikan. Tak. Bila pemimpin yang zalim lawai hak tu kerana lawai hak sungguh. Tak. Maka Allah tak nak buat putusan lah. Allah tak nak buat putusan. Sama ayat kita, wala tahsabannallaha ghafilan amma. Jangan kamu sangka bahawa Allah Taala tak tahu, Allah terlepas pandai. Apa yang berlaku kezaliman ni tak pernah. Nabi sudah bagi tahu dah pada kita. Kambing, makhluk yang tidak ditaklif pun pernah buat zalim. Rupanya bukan kambing, mana semua makhluk yang ada atas muka bumi ni yang buat kezaliman. Tak. Taklif apa tidak taklif. Bentuk zahir buat zalim, di akhirat dia bangkit belakang. Allah Taala buat kira belakang. Bahaya kan lah. Ayat begini bagi tahu kepada kita, jangan kamu sangka bahawa Allah SWT terlepas pandai daripada apa yang dilakukan oleh orang zalim. Tak terlepas. Innama yuakhiruhum, sebenarnya Allah Taala memperlewatkan itu, biarkan lewat tu. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, untuk tunggu satu hari yang mana ketika mana mata tu terbeliak belaka. Tunggu hari itu. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhun. Ketika hari itu Allah Taala gambar muhti'in muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhun. Ketika itu tunduk dengan sempurna, bila diseru kan tak, tunduk dengan sempurna, dengan kepala tunduk dak, dengan segera, lepas tu mata tak kelip. Ni gambar yang kesalahan ni, orang zalim bangkit di akhirat kan tak, mata dak duduk dalam keadaan jaga, nak tunggu arah ke pun nak tak belakang masa tu. Allah Taala gambarkan wa afidatuhum hawa, dari dada mereka ni ke apa dah kosong. Afidah ni ke apa, sumber ilmu mereka ni, dak, pengetahuan mereka ni kosong, tahu nak gabar, tak nak gabar. Dak, Allah Taala gambarkan hawa. Wa anzirin nas, Allah beritahu, bagilah peringatan pada manusia tentang yauma ya'tihimul azab, hari yang datang pada mereka azab. Fa yaqulul ladzina zalamu, berkata orang yang buat zalim, rabbana akhirna, wahai Tuhan kami, dak, bagilah tangguh pada kami sikit, dak, ejah sikit lagi, bagi tempoh sikit lagi, bagi tempoh bila nak mati. Ni nyawa dak dihalkum lah ni, nyawa dak dihalkum, dak nampak akhirat dah, dak minta dengan Allah SWT bagi tempoh semula. Bapa nujib da'watak, tengok, wa nattabi'ir rusul, tengok, kami nak sahut suruh kamu, nak taat pada kamu ya Allah, nak ikut rasul. Sebab tu sekarang ni jangan ikut orang lain, bahaya. Taat perintah Allah, ikut rasul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, bukankah dulu kamu telah bersumpah dah bahawa apa yang kamu ada ni tak akan hilang, kamu dapat kuasa bila kan mati. Wasakantum fi masakin alladziina zalamu anfusahum, dan kamu wahai orang Mekah ni, kamu telah duduk di tempat yang mana orang yang pernah buat zalim, kamu pernah lalu dalam musafir kamu tu. Dan kamu telah jelas pada kamu bagaimana kami telah buat pada mereka, dan kami telah jadikan mereka itu sebagai contoh. Dalam perjalanan orang Mekah negara tu. Wa qad makaru makrahum, dan mereka telah buat perancangan. Makrahum wa qad makaru, mereka telah buat perancangan begitu hebat sekali perancangan mereka. Wa indallahi makruhum, dan di sisi Allah ada perancangan. Wa in kana makruhum litazula minhu, tengok Allah Taala begitu. Sesungguhnya perancangan mereka tu hebat tak hebat tu boleh menghilang, boleh menghapuskan gunung. Maknanya hebat. Sebab tu kan ni Allah Taala gambar kepada kita, mana perancangan umat Nabi Nuh untuk hapuskan Nabi Nuh, perancangan umat Nabi Hud untuk hapuskan Nabi Hud, perancangan umat ni sebelum ni kita jangan ingat demo tu tak. Dah ramai kita ni bahaya, konspirasi gini, Yahudi macam-macam gini, tak terkawal satelit gapo, maklumat gapo, chip gapo, semua ni gapo-gapo dak. Ni Allah nak bagi tahu. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum, Allah nak bagi tahu. Dak, perancangan umat-umat dulu untuk hapuskan orang soleh nabi-nabi ni, Allah nak bagi tahu perancangan boleh menghapuskan gunung. Boleh menghapuskan.
Mana hebat perancangan dia. Tapi Allah SWT ada perancangannya. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah. Janganlah kamu sangka bahawa Allah SWT mungkiri janji dia pada rasul-rasul dia. Tidak, inna Allah aziz. Allah Maha perkasa. Dzuntiqan. Ini sifat Allah pembalas denda ni. Di antara sifat Allah ni balas denda. Kita lupa, Allah Taala tak lupa. Ajib dari surah sebelum. Allah Taala ganding kan sifat balas denda dia kan dengan ayat sesungguhnya kamu lupa mu buat silap mula dah. Lah ni tua dah kan, masa muda dah ambil hak orang, ambil bini orang, tipu harta orang, dah ni tua tu kan, dah tak piah tak kepala tu kan. Nampak molek dah, kecek orang senyum-senyum dah. Ya pun lupa dah. Allah tak lupa. Tak lupa. Ajib. Azizun dzuntiqam. Allah. Yauma tubaddalul ardh. Hari lagu mana? Hari yang mana Allah Taala tukar bumi ni jadi bumi lain dah. Begitu kat langit lain. Wa barazulillah, ketika itu semua akan hadir depan Allah yang mana al-wahidil qahhar, yang maha esa, yang maha perkasa. Wa taral mujrimina yawma idzin, dia kamu akan lihat orang yang derhaka pada hari tersebut muqarranina fil asfad. Allah Taala beritahu muqarranina fil asfad, mereka diikat sesama mereka. Dia segolongan mereka muqarrin, duduk hampir-hampir pokok dia belakang. Nak senang nak kata kena ikat belakang, dibelenggu belakang. Qarani fil asfad, diikat. Dan sarabiluhum min qatiranin. Tengok seluar-seluar mereka tu Allah Taala bagi tahu daripada apa? Qatiranin wa taghsha wujuhum an-nar. Allah. Seluar mereka tu daripada besi apa dia? Yang cair, wa taghsha wujuhum an-nar, dia akan meliputi wajah-wajah mereka tu api neraka. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Untuk Allah Taala balas setiap jiwa apa yang dia telah buat. Dan hisab Allah ni sangat cepat. Hadal Quran. Tengok akhir sekali, hada al-Quran. Inilah Quran. Balaghun linnas, yang kamu kena sampai kepada manusia. Mula surah ni kan alif lam kitabun unzilat. Kemudian akhir sekali hada Quran balaghun, hada. Inilah sebuah kitab ya, Quran ni balaghun linnas. Hendaklah kamu sampai kepada semua manusia. Waliyunzaru bihi, dan bagi peringatan melalui Quran ni, waliya'lamu, dan supaya semua tahu gapo dia, annama huwa ilahu, bahawa Tuhan dia yang sebenar-benar adalah Tuhan yang esa. Waliyadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang cerdik ambil pengajaran, surah yang menakutkan akhir dia. Tajuk utama tentang Quran, dia contoh Nabi Ibrahim. Mari surah Hijr, surah Al-Hijr. Al-Hijr ini surah Mekah juga. Surah ni awal lagi daripada surah ni sebenarnya, dia susunan dia, tapi Allah Taala letak sini. Surah Al-Hijr ini maksud dia apa? Al-Hijr ini apa dia? Gotu sumber air ke apa? Empangan air. Hijr. Tengok Hijr Ismail. Tengok Hijr Ismail kan? Hijr Ismail. Kita panggil Hijr Ismail. Hijr Ismail. Kat Kaabah tu Hijr Ismail. Dia Hijr ni, dia mahal, Hijr tu dia mahal orang daripada tawaf masuk situ, dia mahal. Mana Hijr ni Hijr siapa dia? Hijr kaum Samud ni. Kaum Samud dia buat empang yang sumber air. Dia halau orang lain daripada ambil air tu. Dia panggil Hijr. Hijr ni Hijr kaum Samud. Hijr kaum Samud. Hijr kaum Samud yang telah halau orang daripada ambil air, sehingga satu golongan jadi kaya sangat, satu golongan miskin pula. Dia monopoli sumber air. Air itu daripada Allah. Allah buat turun air dah. Oleh kerana dia ada kepandaian teknologi pada zaman Nabi Saleh ni, apa dia? Dia boleh buat empangan air, takungan air. Sehingga dia boleh sentiasa boleh apa dah? Bertanam. Sebab tu jadi maju, sebab tu Allah Taala gambarkan kemajuan pada kaum Saleh ni. Satu sudut pula kaum Saleh ni apa? Kaum Samud, Hijr, kaum Samud. Samud ni tak ada air. Mana satu pendapat tak ada air. Satu kawasan penuh dengan makmur. Jadi Allah SWT namakan surah Hijr, nak peringat pada Quraisy ni. Sebab apa? Sebab sifat kaum Samud ni sama dengan Quraisy sekarang ni, ketika mana surah ni diturunkan ni. Sebab Quraisy ni mahalan dakwah Nabi, mahalan daripada nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi, tak bebas kan Nabi duduk muka, tak bebas. Nabi hanya boleh gerak kan 4 bulan hari. Bila masuk bulan hari baru Nabi boleh dakwah, boleh gerak pergi kemah-kemah, pergi ke rumah-rumah. Bulan lain Nabi duduk di Darul Arqam. Tak, sahabat-sahabat dia kumpul, dikata, di azab, diseksa.
Jadi sikap mereka tu sama seperti mana kaum Samud. Dan perancangan mereka pun sama seperti perancangan kaum Samud. Kaum Samud kan sebab akhir masa dia tu, dia telah kumpul anak-anak muda untuk bunuh Nabi Saleh kan. Buat perancangan tu, mereka buat perancangan. Jadi Allah SWT datangkan surah ni untuk peringat Quraisy, bagi peringatan pada Quraisy. Kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Itulah ayat Allah, sebuah kitab yang sangat jelas. Wa Qur'anin mubin, dan Quran yang jelas. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah boleh jadi orang kafir ni bila tengok azab Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kata law kanu, kalulah mereka masa atas dunia dulu muslimin. Ini cakap usul Quran. Kita baca kan, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Bawa kisah akhirat lalu. Allah nak bergambar kepada kita kan, orang kafir di akhirat ni mereka duduk mikir, duduk kaya-kaya supaya kita duduk kaya lah ni kalau dah kita muda lagi, kalau dah kita macam-macam. Allah gambar kalau kafir di akhirat kan, rubama yawadul. Boleh jadi orang kafir ni akan kata, rubama yawadul, boleh jadi orang kafir ni keinginan mereka kepada laukan muslim, kalulah aku masa tadi menjadi muslim. Kalulah aku masa tadi dulu jadi muslim. Oleh kerana itu darhum, kembali semula. Darhum yakulu. Oleh kerana itu biarkan. Sekarang ni biar. Nampak dia bentar sangat. Tak. Surah ni ketika mana surah ni kalau tak silap Nabi sallallahu alaihi wasallam kena baikah. Bani Hashim tu kena baikah di Sya'bi Abi Talib. Ini keadaan dia. Jadi disekat dari sudut muamalah, tak boleh beli, tak boleh nikah. Itu keadaannya. Sebab tu surah ni diturunkan untuk peringat Quraisy. Untuk peringat Quraisy. Apa yang dia buat ni telah umat dulu telah buat dah. Dia telah lalu jalan yang sama. Kalau dia berterusan begini dah, Allah Taala akan turunkan azab, bahaya. Oleh kerana itu Allah Taala bagi tahu ni, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka duk makan, duk menikmati segala nikmat tu. Wa yulhimul amal. Dia telah menangguhkan mereka tu khayalan mereka, cita-cita mereka tu. Tak akan turun azab, tak akan kena gapo-gapo kita ni. Fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu juga nanti. Akan tahu benda ni kita baca sekarang ni dah. Tahu belaka dah ni, Nabi panggil dah kan masa Badar tu. Masa Uhud kan dah, semua orang mati tu Nabi suruh. Lagu mana kamu? Ya fulan, ya fulan, ya fulan, Nabi kata. Lagu mana? Betul tak? Kamu nampak di akhirat. Ni. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walha kitabun ma'lun. Allah Taala bagi kami tidak pernah binasakan mana-mana negeri, melainkan bagi negeri tersebut ada dah kitab yang ada masa yang telah ditentukan. Walha kitabun ma'lum, masa yang telah ditentukan. Ma tasbiqu min ummatin, tidak ada mana-mana umat dapat mendahului ajal dia. Begitu tak? Tidak akan dipelewatkan. Ada. Allah Taala begitu. Semua ni kemah belaka dah, siap belaka dah ni. Allah Taala tak kira ubah ni. Allah Taala tak kira ubah. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Mereka kata, wahai orang yang mana diturunkan kepada dia peringatan, kamu ni benar-benar gila. Tengok bahasa, tengok Allah Taala. Tengok Nabi kita kenal ni. Mereka katakan kepada Nabi, ya ayyuhalladzi, wahai orang yang mana dakwa bahawa dia diturunkan kepada dia Quran daripada Allah ni, innaka, kamu ni benar-benar gila. Lau ma ta'tina bil malaikun, bapa tak lihat orang malaikat yang muda awak, malaikat dia mari semua kan, tak nampak pun. Lawak ni. Payah. Tak nasib baik bukan kita tak hidup zaman ni. Kalau tidak pas kita pun. Tak. Tiba-tiba atau Jibril mari muh dia, kita was-was lalu. Payah. Kita nak terima manusia ni payah. Terima ni taufik sungguh daripada Allah. Kita sekarang boleh terima dah belakang kan, sebab kita ni dibantu oleh keadaan suasana juga kan. Ayah kita ni ayah kita main peranan, orang sekeliling kita main peranan, kita pakai beriman kita. Ni satu nikmat. Bila apa dia? Adat tu kita dibesarkan adat yang mana membantu kita taat pada Allah, itu satu nikmat. Satu nikmat. Sebab tu Mikdad bagi tahu pada tabi'in kita, bersyukurlah kamu pada Allah. Kamu lahir ni daripada perut orang Islam. Kami tu ketika mana mari tak ada dalam hati kami tak ada. Berhala paling konsep sebab berhala dah paling molek sekali. Dan kami anggap kami paling betul sekali banding orang lain. Kau berhala belaka. Nampak Nabi Ibrahim. Orang Mekah kan? Kita tanya orang Yahudi, Nabi Ibrahim siapa dia? Kalau kita kata tiam kita tanya Yahudi tu, Ibrahim siapa dia? Yahudi kata Ibrahim gini, tak tanya Nasara, juga. Balik ke hukumah kita. Pas kita nak keturunan Ibrahim, kita Ismail. Ini bahaya. Tiba-tiba mari tak zaman kita ayat beriman. Tak, sebab tu Mikdad bagi tahu bahaya.
Tak ada dia. Tak. Tapi Allah Taala bagi taufik. Mana tengok kata-kata gini biasa, lau ma ta'tin. Bapa tak mari, lau ma ta'tin. Kenapa kamu tak datang kepada kami malaikatnya? Kami nak tengok ni, kalau kamu benar-benar nabi, benar-benar rasul. Tak. In kunta minas, ke kamu benar-benar. Allah Taala kata, "Ma nunazzilul malaikata illa." Kami tidak turun malaikat saja-saja. Nak tunjuk pada kamu. Kamu tu siapa dia? Wa ma kanu idzan mundarin. Sebab apa? Malaikat bila turun azab. Wa ma kanu idzan mundarin. Dan mereka tidak turun malaikat. Wa ma kanu idzan mundarin. Allah Taala beritahu. Bila malaikat turun, mereka tidak akan diberi lagi tak tangguh, tidak akan lagi diberi penangguhan. Itu qanun Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang bertanggungjawab untuk jaga Quran. Allah Subhanahu wa taala yang bertanggungjawab untuk jaga Quran. Batu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kemana? Quran ini tetap jadi hujah. Walaqad arsalna min qablika fi syai'in. Sesungguhnya kami telah utus sebelum kamu wahai Muhammad banyak umat-umat yang dulu-dulu. Dia tidak datang pada mereka mana-mana rasul mereka mempersendakan. Kadzalika nasluquhu fi qulubi. Demikianlah Allah Taala begitu. Nasluquhu, tengok Allah beritahu. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami condongkan, kami arahkan dalam hati-hati orang yang derhaka belaka. Gitu belaka. Ajib. Zaman yang berlainan tapi perkataan menentang Nabi itu perkataan yang sama. Sebab apa? Hati yang sama. Hati yang sama. Allah SWT yang atur begini. La yu'minuna bih wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman dengan Quran ni. Tak, wa qad khalat sunnatun. Sudah berlalu dah umat-umat sebelum mereka. Walau fatahna alaihim baban minas sama. Allah tak bagi tahu. Kalau kami buka pintu lagi, lalu fadhallu fihi ya'rujun. Lalu mereka tak boleh naik atas. Laqalu innama sukirat absaruna. Mereka dapat lihat tak? Para malaikat naik ke ataupun nabi naik ke? Tak. Mereka akan katakan wa innama sukirat absaruna. Kita disihir. Mata kita disihir, sukirat. Tak. Mata kita ni. Bal nahnu qaum mashhurun. Bahkan kami kaum yang telah disihir oleh nabi, Tunjuk dah kan mukjizat besar dah. Bulat belah dah. Bulat belah dah. Tak boleh main orang Mekah. Tak, tunjuk dah. Belah pula jauh pula tu. Lepas tu tanya orang musafir yang duduk di Yaman, yang duduk di Syam, semua ayat gitu belakang. Hai. Nampak tak? Tak, sebab sihir ni dia boleh kuasai satu tempat ya. Sihir. Tak. Dia berayak lagu tu. Tak. Jadi suruh tanya. Tanya orang mungkin nampak tak? Malas sikit-sikit. Orang musafir pun kata, "Oh ya." Malah tu kejut kami tengok belakang. Beriman tak beriman? Tak ada serta beriman. Dia kata kena sihir kepada Muhammad. Dia kata Muhammad sihir belaka. Walau kerana tak ada jalan manusia malaikat dengan kewarasan dia, dengan jalan inabah. Dia jalan orang sombong itu sebab dia sebenarnya Allah Taala tak kenal lah. Qanun Allah Subhanahu Wa Taala. Tak agak. Walau kerana ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Jadi kami jadikan pada langit buruj, dak bita-bita, dan kami hias untuk pandangan manusia semua tanda kebesaran Allah. Wa hafidnaha min ini Allah nak cerita tentang kudrat dia. Dan kami jaga langit-langit itu daripada syaitan yang direjat. Illa man istaraqa sam'a fatmahu, kecuali ada di antara mereka nak curi dengar dan mereka akan diikuti oleh syihabun mubin, dak batu api yang menyala. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Begitu juga bumi ni kami telah hampa dan kami telah pasakkan dengan gunung ganas dan kami telah tumbuhkan pada dia min kulli syai'in mawjud. Setiap segala sesuatu ni ada ukuran dia ada. Wa ja'alna fiha ma'ash, dan kami jadikan pada bumi ini tempat tinggal. Wa mastum lahu birazikin, dan bukan kamu yang memiliki bagi rezeki pada orang ni. Tengok ayat-ayat begini. Ayat ni tu untuk kritik Quraisy. Dia mana sekarang dia boikot Nabi. Dia boikot Bani Hashim. Tak bagi tu. Allah Taala dalam surah Hijr, wa in min syai'in illa indana, sesungguhnya segala sesuatu di sisi kami segala khazanah. Wa ma nunazziluhu illa, dan kami tidak turunkan melainkan dengan kadar yang maklum. Wa arsalna riyah, kami yang turunkan. Kami yang hantar angin-angin lawakih yang melakukan pendebungan air. Fa anzalna minas sama'i ma'an, lalu kami turunkan daripada langit air hujan. Fa asqainakumuh, kami bagi kepada kamu minum. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan sebenarnya bukan kamu yang memiliki khazanah ni, kami yang memiliki. Tengok. Ni bagi tahu tentang rezeki ni sebab apa Quraisy duduk tahan, duduk boikot.
sehingga berlaku kelaparan, kebuluran di kalangan Bani Hashim. Bapa mereka buat gitu, nak suruh Nabi, mereka nak bunuh Nabi. Nak suruh bunuh Nabi. Dari Bani Hashim tak sih. Orang Islam, orang kafir kan semua sepakat. Semua sepakat. Ketika itu. Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun. Kami yang menghidupkan, ada kami yang mati, ada kami yang pewaris yang sebenar-benar. Walaqad alimnal mustaqdimin. Kami yang tahu siapa yang akan yang mari dulu, siapa yang akan datang kemudian. Semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti pula wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua. Innahu hakimun alim. Allah Taala Maha Hakim, Maha Alim. Kemudian cerita asal kejadian kita semula. Walaqad khalaqnal insana, kami jadikan manusia ni asalnya daripada min salsalin min hama'in masnun, daripada tanah liat. Min hama'in masnun, daripada tanah liat. Salsal ni tanah liat yang kering. Hama' ni tanah liat yang warna hitam. Masnun ni yang dibiarkan lama, duduk di salut. Allah Taala biar. Dan Allah Taala buat Nabi Adam begitu, bentuk dia kan dengan tanah liat belakang. Dia dibiarkan di satu tempat sebelum dimasukkan roh. Tapi ni asal kejadian manusia ni Allah Taala ditik daripada tanah liat yang kering, tanah liat yang warna hitam. Adapun jin wal jan khalaqnahu, kami jadikan dia min qabl, daripada naris samu, daripada api. Wa idh qala rabbuka, ingatlah ketika mana Allah Taala beritahu kepada para malaikat, inni khaliqum basharan, aku akan cipta manusia daripada min salsalin min hamim, daripada tanah liat warna hitam. Fa idza sawaituhu, bila aku sudah cipta dengan sempurna, tengok sawa, istiwa semua. Bila aku dah cipta dengan sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, dia bila aku masuk ke dalam dia tu ruh cipta aku, faq'u lahu sajidin, maka sujudlah hanya pada dia. Fasajadal malaika, lalu malaikat semua sujud ajma'in, seluruh, illa iblis, kecuali iblis. Aba an yakuna ma'as sajidin, dia tidak mahu jadi bersama dengan sujud. Qala ya iblis, Allah Taala tanya, wahai iblis, malaka, kenapa kamu ni alla takuna ma'as sajidin? Allah tak bagi peluang, bukan pakai hukum lalu. Kenapa kamu ni? Apa tak faham kau? Mana kalau bagi peluang lepas ni boleh lagi ni. Alla takuna ma'as sajidin, kenapa kamu tidak sujud bersama dengan orang sujud belakang? Orang sujud belakang dah. Tak. Mana degil sungguh yang biasanya kalau pelajar degil kan, kalau orang degil kan tak. Kalau nyuk belakang, sekelah nyuk belakang, pas dia nyuk juga. Degil yang mana pun. Ya biasa. Ni orang lain semua nyuk belakang, dia tak nyuk juga nya. Babi benar. Degil sungguh. Tengok Allah Taala kata, "Malaka, kenapa kamu ni? Tak payah ke arah itu, takut syirik ke gabar-gabar tak?" Alla takuna ma'asain. Bapa tak sujud bersama. Tengok Jibril, Mikail semua sujud belakang ni. Tak terkesan dia. Tak. Bahkan dia kata qala lam akun li asjuda li barin. Tidak patut bagi aku, tengok cakap dia ni. Tidak patut bagi aku sujud pada makhluk yang kamu jadikan dia daripada min salsalin min hamim, daripada tanah liat wanita. So, dengan penuh kesombongan itu. Dia ucap daripada Allah SWT. Sebab tu Allah SWT kata fakhruj, keluar kamu, berambuhmu. Fa innaka, kamu termasuk orang yang mana dirjam. Wa inna alaika la'nata ila yaumin, sesungguhnya ke atas kamu laknat aku sampai hari kiamat. Allah beritahu. Iblis minta dengan Allah SWT, fa anzirni ila yaumi yub'atsun, bagilah tempoh aku pada sehingga hari dibangkitkan. Allah SWT kata kamu termasuk di kalangan. Allah tak terima doa dia lagi. Sebab tu dia Allah. Tak. Sebab tu kita kena minta dengan Allah SWT. Minta dengan Allah SWT. Peluang. Qala ila yaumil waqtil ma'lum, Allah Taala bagi untuk satu tempoh yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Qala rabbi, bila bagi tahu ni berjanji dengan Allah, bima aghwaitan, dengan sebab kamu telah sesatkan saya ni, la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan hias pada manusia di atas muka bumi ni, aku akan sesatkan mereka secara keseluruhan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba kamu yang mukhlasin, yang ikhlas, yang buat tu kerana mu. Hani iblis tak boleh buat gabar. Sebab tu kalau buat kerana dunia, iblis guna dunia. Buat kerana kedudukan, iblis guna sesat. Tapi kalau buat kerana Allah, tak boleh buat gabar. Tengok sana. Buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mukhlasin. Qala hadza siratun alayhi mustaqim. Inilah jalan yang lurus, Allah Taala bagi tahu. Inna ibadi, sesungguhnya hamba aku, laisa laka alaihim sultan, kamu tidak ada ruang untuk kuasai mereka. Illa, kecuali ikut cara kamu, minal ghawin, di kalangan yang sesat. Dan mana ikut kamu tu, wa inna jahannama la mau'iduhum, mana ikut kamu tu Allah Taala beritahu neraka jahannam lah janji untuk mereka secara keseluruhan. Dan neraka jahannam lagu mana lah sab'atu abwab, neraka jahannam ni ada 7 pintu. Likulli babin, bagi setiap pintu tu di kalangan mereka juz'um maksum, satu bahagian yang sudah
ditentukan oleh Allah. Pintu ni siapa dia buat dosa lagu mana? Hak ni dosa lagu mana? Ada belakang. Ada 7 pintu. Syurga ada 8 pintu. Tak, sini juz'un ni kita bagi tahu. Tak, juz'un ni masukkan 1 pintu, bukan sebahagian pintu. Juz'un ni 1 pintu. Daripada 7 pintu tu juz'un ni 1 pintu. Itu biasa dalam bahasa Arab. Kalau kita kata tentang burung kan, arba' tayr tu, burung tu. Nabi ada. Fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik. Kemudian letak 1 juzuk tu. Bukan kaki dia ada, seekor pun. Kalau sebut dah sebelum tu angka kan, pak kan seperti ni 7. Jadi bahasa Arab ni dia guna gitu. Tidak gharib, bukan pelik. Bukan pelik. Innal muttaqin, ada pun orang yang bertakwa dalam syurga dan juga penuh dengan mata air. Udkhuluha bisalam, masuklah kamu dalam itu dengan aman dan dengan sejahtera dan juga dengan penuh keamanan. Wa naza'na ma fi sudur min kada, kami cabut daripada dada-dada mereka ni kan min ghillin. Dah, sifat tak puas hati, sifat deki, sifat sakit hati, ngaju, pergi belakang ni dah, tak ada belakang. Deki. Allah nak cabut belakang. Ikhwan, jadi mereka duduk dalam syurga ni bersaudara. Ala sururi mutakabilin, duduk buah, duduk saling menghadap buah. Ini tempat kita sebenar. Kita kena tagak sini dah. La yamassuhum, dan mereka tidak lagi disentuh dalam syurga tu nasabun, gabung-gabung keletih, tak ada letih dah. Dah, tidur tak ada, buah. Dah, kerja buah jalan. Wa hum minha bimukhrajin. Dan mereka dalam itu tidak akan dikeluarkan. Subhanallah. Bagi tahu pada hamba-Ku, Allah dah kata, Nabi ibadi, bagi tahu pada hamba-Ku. Gapo dia? Anni anal ghafurur rahim, bahawa aku ni Maha Pengampun, Maha Pengasih. Allah dah bagi tahu. Dia bagi tahu juga pada hamba-Ku. Tak, jangan buat tak khabar. Wa anna azabi huwal azabun. Azab aku ni sangat pedih. Aku ni Maha Pengasih, tapi azab aku ni kalau kamu derhaka, tak, sangat pedih. Allah dah bagi tahu. Masuk kisah Nabi Ibrahim, kita sambungkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Abi Muhammad nabiyyi wa rasulullah. Alhamdulillah.